أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan pengurusi surau An-Nur, barisan AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang saya hormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabari, kenapa macam stres je pagi ni? Diam je. Segala puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita ruang dan peluang untuk terus ada dalam rumah dia, datang ke surau, solat jemaah, masuk kuliah, walaupun ngantuk-ngantuk mata tu, cuti pula hari ni, kuliah pula. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu sifat yang agung. Saya sering kali ulang dalam ceramah-ceramah saya, kat mana-mana surau sekalipun. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita, kurniakan kita, ganjarkan kita dengan satu sifat yang agung. Tuan-tuan rasa apa sifat agung tu? Nak try jawab tak? Siapa nak try jawab? Haji Jahar, Haji Jahar. Mana Haji Jahar? Dia panggil saya ke sini ya. Saya nak tanya dia. Apa ni ustaz pagi-pagi tanya dah kuis-kuis ni. Tanya-tanya soalan ni kenapa ni? Dah lah first time datang duk tanya orang pula. First time datang tak perkenalkan diri, orang tak kenal, tanya pula kita. Ustaz Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu sifat yang agung, satu sifat yang saya sering kali ulang. Istiqamah. Konsisten. Itu apa yang kita dah baca tadi tu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya sesiapa yang tegas dalam dia berkata qalu rabbunallah, Tuhan kami ini Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia ni istiqamah, berada atas jalan yang benar, berada atas jalan menjauhi segala maksiat dan kesesatan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada mereka ini dari semasa ke semasa, hari ke hari, bulan ke bulan. Untuk apa? Untuk bagi dia ilham. Alla takhafu wala tahzanu, supaya dia ni tak bimbang, tak takut atas apa kejadian yang berlaku atas diri dia. Wala tahzanu, dia tak sedih atas apa musibah yang Allah kasih dekat dia. Wa abshiru, kata Allah. Wa abshiru, dan terimalah berita gembira, bil jannah, kau akan masuk syurga, allati kuntum tu'adun, yang telah engkau janjikan, yang telah engkau dijanjikan. Ada ayat lain dalam Quran, jom kita tengok. Allah kata apa? Fastaqim kama umit. Fastaqim kama umit. Istiqamahlah kamu di atas jalan yang benar, seperti apa yang telah diperintahkan. Kama umirta, engkau diperintahkan untuk istiqamah. Istiqamah. Wa man taba ma'ak wa la tatghaw,
dan orang yang taubat bersama kamu, jangan sekali engkau lampau ke atas. Imam Al-Wasiti kata, istiqamah ni ialah, konsistensi ni adalah sifat yang menyempurnakan kebaikan. Macam mana nak faham? Satu sifat, satu kebaikan yang menyempurnakan kebaikan yang lain. Apa maksud tu? Sedekah tu bagus dah. Istiqamah sedekah lagi, itulah kebaikan yang menyempurnakan kebaikan. Baca Quran pandai dah. Ada imam tadi, Imam Nik, bagus dah. Imam Nik sebenarnya kat surau saya dulu. Dia sama universiti dengan saya dulu. Dia senior saya. Baca Quran tu bagus dah. Tapi bila selalu baca Quran lagi bagus. Itu kata Imam Wasiti. Istiqamah sifat kebaikan yang menyempurnakan kebaikan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila turun, dia kata, dia ceritakan bila turun ayat istiqamah dekat Nabi. Turun ayat istiqamah ni dekat Nabi. Nabi SAW apa? Dia sinsing lengan baju dia. Dia sinsing lengan baju dia kiri dan kanan. Dan tak nampak lagi baginda Nabi SAW ketawa. Nak tunjukkan apa? Bila datang wahyu ni suruh istiqamah di atas kebenaran. Istiqamah jauh daripada kesesatan. Satu benda yang serius. Disingsing lengan. Kalau guru-guru kami dulu kat universiti, kalau singsing lengan tu, adalah ni, adalah nak kritik ni, adalah ni untuk sifat keras, adalah ni nak serius. Gitu juga Nabi buat. Bila turun ayat ni, Ibn Abbas kata apa? Nabi SAW singsing lengan dia, nak juga seriuskan istiqamah. Kerana apa? Ibn Rajab Al-Hambali terangkan lagi. Ibn Rajab ni seorang ulama, seorang imam dalam mazhab Hambali. Sama taraf dia macam Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Ibn Rajab kata apa? Istiqamah ni ialah menempuh jalan yang lurus, agama yang lurus, tanpa ke kiri, tanpa juga ke kanan. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, straight je. Sekejap Ustaz, tajuk lelaki terakhir, hari ni merdeka. Apa kaitan istiqamah ni? Mana relate dia? Mana nak relate ni? Nak tekankan bahawa jiwa yang merdeka ialah jiwa yang istiqamah. Maksud Ustaz ni apa? Terlalu retorik lah kat telinga saya. Jiwa merdeka ialah jiwa yang istiqamah. Apa kaitannya Ustaz? Tanah air kita dah 67 tahun dah merdeka. Dibincangkan lagi jiwa merdeka. Kan tahun ni tema kebangsaan, hari kebangsaan kan, jiwa merdeka kan. Jiwa merdeka, Malaysia Madani, jiwa merdeka, betul tak? Apa relevannya dibawakan perkara ini, jiwa merdeka ini dalam kuliah ni, dalam meja kuliah ni, apa cerita? Dia pun nak sambut merdeka, lantak mereka. Kita ni, meja kuliah ni, cerita halal haram, syurga neraka dah. Nak cerita jiwa merdeka ni pasal apa? Saya jawab, kerana masih ada lagi orang kita yang berjubah, berkopiah, berkain plekat, baju Melayu, bertudung, berpurdah, yang dijajah, masih dijajah, terjajah lagi urusan agama mereka. Saya ulang, masih ada lagi orang kita, Melayu kita, Islam, jubah, kopiah, tapi masih lagi dijajah urusan agama mereka. Saya dah bincangkan hari ini dekat surau Setiap Muqarrabin dekat Al-Impian, mana kami tadabbur ayat surah Luqman. Allah kata apa? Wa idh qala Luqman, Allah ceritakan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kita dah bincangkan tadabbur antara nasihat Luqman Al-Hakim dekat anak dia. Yang pertama ialah ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau ni syirik dengan Allah. Apa maksud Luqman ni sebenarnya?
Luqman nak cakap dekat anak dia, wahai anakku, kalau kau nak hidup dalam dunia ni, kau kena kenal Tuhan engkau siapa. Tahu agama. Sebab apa kena tahu agama? Sebab punca kejahilan manusia ialah dia ni jahil dalam agama. Punca kejahilan sebab dia ni jahil dalam agama. Dah bincang tadabbur bersama ahli karya sana, kita sampai kepada kesimpulan bahawa kita berada dalam fasa beragama tanpa Tuhan, beragama tanpa roh, hilang roh, makna Islam, intipati, peribadi, pendirian hilang. Beragama Tuhan ada, berkopiah juga orang tu, berjubah, tapi mana roh dia? Kita bincangkan, rupanya connect the dots antara surah Luqman ini dengan realiti semasa. Punca kejahilan manusia yang kita lihat sekarang ni, kes-kes yang kita tengok, kes jenayah ni, yang apa, kata diculik, kata kena culik, rupa-rupanya nak tidur dengan boyfriend. Ada tak keluar akhbar minggu lepas? Ada. Kata diculik, buat report diculik, tapi rupanya nak tidur dengan boyfriend. Bukan satu, 3. Yang buat ni siapa? Bertudung. Yang buat ni siapa? Nama dia isteri Nabi. Antara isteri Nabi tu ada nama dia kat situ. Ada keluar akhbar tak? Ada. Minggu lepas kita bincangkan dah dekat Al-Anbiya. Kes-kes yang kita tengok sampai tak larat kita tengok, bunuh girlfriend, dia bunuh girlfriend, dia campak kat ladang sawit. Ada tak? Ada. Yang buat tu siapa? Orang kita juga. Syahadahnya, solat juga, pernah solat. Yang bunuh mak ayah, anak buah, bakar di rumah tu. Ada tak? Ada. Orang mana buat? Orang kita buat. Bunuh. Yang anak muda lumba haram. Dadah apa tak lagi. Jadi berada pada fasa beragama tanpa Tuhan. Dah tahu Tuhan tu ada, hilang makna ada Tuhan tu. Jadi persoalan kepada tuan-tuan, dah merdeka ke kita? Tu belum masuk lagi dekat meja kuliah ni, kat surau-surau ni, dengan ajaran sesatnya, dengan pemikiran ekstremismnya, macam-macam. Sebab saya dekat Surau Al-Ansar Seksyen 2, saya ada berasal daripada Seksyen 2, asal Seksyen 2. Hujung minggu khidmat dekat surau, Isnin Jumaat dekat company Transformation sama dengan ni. Jadinya satu Ahad tu kita jadi mandor. Kita tengok ustaz-ustaz datang, uruskan mereka kan. Macam-macam hal. Yang banyak songeh ada. Tu tak apa lagi, boleh layan, tak ada masalah. Kadang ada tu bawa ajaran sesat pun ada, bawa aliran ekstremisme pun ada. Aduh, pening. Kita yang ngantuk-ngantuk dalam kuliah ni bila diorang cakap, buat cerita-cerita yang pelik kadang-kadang. Dia cerita apa? Oh, dulu Imam Syafi'i ni hebat, alim Imam Syafi'i ni. Sampai dia punya kubur pun Nabi SAW ziarah tiap Jumaat. Kita yang ngantuk-ngantuk dalam kuliah ni, mana datang sumber ni? Mana datang cerita ni? Apa cerita ni bro? Jadi pelik. Jadi hilang ngantuk tu. Jadi sebenarnya antara perkara-perkara yang terjadi, itulah sebenarnya. Walaupun dalam kuliah, dalam meja kuliah ni, ada lagi perkara-perkara yang kita perlu bersihkan. Contohnya jangan sesat, kita dah bincangkan dah minggu lepas bersama Dr. Fairuz. Semalam dengan Dr. Nizam dalam surau kita. Ajaran-ajaran sesat, antaranya kita dapat simpulkan sebab apa? Antaranya bermudah dakwa jumpa Nabi SAW, yaqazah, lihat Nabi SAW dalam keadaan sedar. Para ulama memang tak nafi, memang setiap manusia ni boleh nampak Nabi dalam keadaan sedar, tak ada masalah. Tetapi perkara itu senang dimanipulasi. Kalau saya kata
nampak Nabi SAW duduk dekat tiang tu, sandar kat tiang tu. Tuan-tuan tak boleh nafi. Saya je nampak. Lepas tu saya claim, dalam kuliah saya, dalam pengajian saya, Nabi datang dalam majlis saya. Hebat tak saya? Masing-masing boleh claim. Tuan-tuan pun boleh claim, imam boleh claim, tuan pengurusi boleh claim. Nabi SAW solat dalam surau kami, sandar kat tiang tu. Mari datang surau kami, ambil berkat daripada surau kami. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kita lihat perkara-perkara ini berlaku. Klaim mengklaim Nabi datang kami punya pusat pengajian, Nabi datang kami punya pusat tahfiz. Bercerita ni. Itu keadaan-keadaan yang perlu dibersihkan. Kita tak nafikan, memang boleh nampak Imam Ibn Hajar, antaranya Imam Nawawi, Imam Ghazali kata memang boleh nampak. Tapi tu zaman mereka, zaman yang hebat. Zaman kita ni semua nak claim susah. Betul? Macam satu kumpulan tu kan, dah diharamkan dah. Kalau tuan-tuan buka Facebook, dah diharam dah kumpulan tu tahun 96. Saya belum lahir lagi, dah diharamkan dah. Tuan-tuan, puan-puan lagi faham, lebih tahu. Mereka ni tengah tunggu apa? Imam Mahdi Al-Muntazar, Syekh mereka. Sebab apa Syekh mereka ni, dia pergi jumpa Nabi, terima ajaran Nabi kat Kaabah, dalam Kaabah. Mengklaim. Bermula daripada situ ajaran sesat. Syekh dia jumpa Nabi dekat Kaabah, dalam Kaabah, terima ajaran tu. Tuan-tuan mesti tahu punya yang songkok tinggi tu, corak-corak tu, takkan tak tahu. Empire business tu besar. Jadi haramkan, Jakim dah haramkan, Jabatan Mufti dah haramkan semua mereka dah tahun 96 lagi. Sekarang ni timbul balik. Tuan-tuan buka Facebook, timbul balik perkara ni. Dibongkarkan. Ada rupanya perkara amalan-amalan dalam mereka punya kumpulan ini yang buat kita baca pun kita terkejut. Ya, ada. Contohnya apa? Air berkat. Pernah dengar? Air berkat. Air yang dicampur dengan barang-barang berkat. Janggut-janggut syekh dia, misai-misai, kuku, kain, sapu tangan. Contohlah saya letak ni. Ni dah bincangkan kat surau kami pun dah ceramah macam ni Dr. Fairuz. Lap kat hidung. Masuk dalam air. Ambil berkat. Bulu-bulu badan, basuh tangan, ambil daripada air-air tu. Campur air, spray dekat makanan-makanan. Nak masak, spray dulu. Nak buat roti, spray dulu. Kalau tak roti tu, tak naik doh dia, ni mesti tak sembuh air berkat ni. Ni mesti tak guna air berkat ni. Ada tak perkara tu jadi? Ada. Kalau hari tu, pagi tu, rasa-rasa macam penat-penat, rasa-rasa lesu-lesu kan, spray dalam mulut. Dibincangkan dah, dibongkarkan. Ada tak jadi perkara tu? Ada. Bukti ada tak? Ada. Pengesahan daripada ahli? Ada. Ada juga sistem perhambaan dalam jemaah tu. Walaupun dah kahwin lelaki perempuan, tak boleh duduk sekali, tak boleh bersekedudukan, tak boleh, walaupun suami isteri. Nak jumpa boleh, ada appointment, ada schedule untuk hubungan badan. Lahir anak, bila dah lahir anak tu, letak kat rumah hamal, dididik, didoktrin seawal usia 2 tahun, dipisahkan keluarga. Umur 13 tahun, bawa pergi ke pengampungan, kerja kat situ, kedai-kedai mereka tu. Jadi sebagai child labor. Rupanya ada sistem perhambaan moden kat negara kita. Maka lahirlah batalion apabila didoktrin daripada kecil, doktrin. Lahirlah batalion yang jahil dan taksubnya melampau. Ada tak perkara tu? Ada. Terjadi tak? Terjadi. Sekarang dibongkar balik, dibangun balik. Ada rupanya. Yang ketiganya, antaranya lagi, mudah percaya mimpi orang soleh. Mudah percaya mimpi orang soleh. Kan saya katakan tadi, yaqazah, senang dimanipulasi. Semua orang boleh kata dia mimpi jumpa Nabi, dia jumpa Nabi. Yang ni pula mudah percaya mimpi orang soleh.
Semalam kami kuliah dengan Dr. Nizam. Kesimpulan cerita pasal kubur Nabi Hud. Rupanya kubur Nabi Hud menjadi isu. Kenapa? Kerana kubur tu, lokasi secara tepat tu diambil daripada mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh. Tapi tak ada riwayat, tak ada dalam sanad yang tepat menceritakan tentang lokasi tersebut. Nak percaya sila, tuan-tuan tak percaya, silakan, tak ada masalah. Permasalahan dia apabila dibawa pemikiran ni dekat Malaysia. Orang soleh mimpi Nabi Hud dekat sana, dekat Yaman. Kalaulah datang ke Malaysia ni, tiba-tiba Imam Nik cerita, saya semalam mimpi, rupanya Nabi Adam dia punya kubur dekat atas Gunung Jerai. Imam Nik orang soleh. Tuan-tuan nak terima ke tak? Ya betul Imam Nik ni. Nak tolak tak boleh nak tolak, sebab kita pegang pada mimpi orang soleh Nabi Hud tadi. Kalau tolak Imam Nik ni, kita double standard pula dengan Imam Nik. Atau mana tuan guru, kita double standard. Tak boleh double standard. Konsisten. Sebab tu kena konsisten. Istiqamah yang saya bacakan tadi, konsisten dalam setiap perbuatan kamu, dalam setiap keputusan dalam agama. Kamu kena konsisten. Sebab tu ya, Hasan Basri kata apa? Bila turun ayat ni, Nabi SAW singsing lengan tangan dia. Serius. Benda ni ditengok serius. Ada masalah lain tak Ustaz? Kalau saya percaya pun kubur Nabi mimpi orang soleh, rasanya tak ada masalah aku. Saya percaya kepada Habib contohnya, Habib yang bawa. Tapi masalahnya Habib tu pun satu juga. Dia kata apa? Dia masuk kubur tu, dia nampak Nabi Hud ni menangis. Dia masuk kubur tu, dia nampak Nabi Hud menangis. Sebab apa Nabi Hud nangis? Sebab dia tanggung dosa-dosa orang ziarah dia tu. Orang yang ziarah tu kan bawa dosa kan. Bila jumpa Nabi Hud, transfer dosa ke Nabi Hud. Sebab tu Nabi Hud nangis. Permasalahan dia, Nabi Hud ni kan Rasul, maksum. Macam mana kamu boleh transfer dosa kamu kepada Nabi Hud pula? Keraguan. Yang kedua, kalau Nabi Hud tu maksum, dia boleh tanggung dosa orang yang datang ziarah dia tu. Orang maksum kan dosa dia diampunkan. Betul? Nabi Hud ditransfer dosa orang-orang ziarah tu, dia dimaksum, maka dosa itu tidak dikira. Persoalan dia, kenapa Nabi Hud nangis pula? Patut gembira lah. Betul? Sebab umat Nabi SAW diampunkan dosa dia. Dan kau transfer ke aku, dosa aku diampun, dosa kau pun diampunkan. Patut Nabi Hud menangis ke gembira? Gembira lah. Tak konsisten apa? Tak konsisten. Lagi satu, kalau orang tu boleh masuk kubur Nabi Hud, nampak Nabi Hud nangis, persoalan lagi, boleh tak orang lain masuk kubur? Kot-kot lah orang sebelum tu masuk dia nangis, bini mati contohnya. Tiba-tiba Habib tu masuk, nampak orang nangis, Nabi Hud nangis lah ni. Boleh tak jadi? Boleh. Jadi keraguan-keraguan ini tidak konsisten dalam agama ini sebenarnya memecahkan. Ya Rabbi, itulah yang berlaku persoalan kepada kita. Merdekakah kita? Katakan tidak lagi. Dalam urusan agama jauh lagi. Baik, itu mukadimah. Itu mukadimah baru. Ini ceramah sampai pukul berapa ni selalunya? 7 suku. Lebih kurang 7.30. Tak ada kesempatan ni. Pukul berapa ni? 7 suku kan? 7 suku lebih kurang. 7 suku. Alright. Bolehlah dalam 15 ke 20 minit ini. Bagi nak bicarakan tentang lelaki terakhir. Kalau tuan-tuan perempuan tengok sekarang, walaupun anak tuan-tuan dan perempuan tengok sekarang drama sinetron Lelaki Melayu Terakhir, Ustaz Jazlan ada tengok sini? Haji ada tengok? Ustaz Jazlan ada? Lelaki Melayu Terakhir. Semua alim-alim Melaka ni tak tahu TV ke? Ada tengok Ustaz Jazlan drama sinetron
Allah. Kat TikTok je tengok potong-potong kan. Ada sekarang ni drama lelaki Melayu terakhir dekat sinetron, drama sinetron, slot sinetron, antara Ustaz Jazlan dan juga Kasih tak saya. Betul tak? Ustaz Jazlan juga Kasih. Mana mak Ustaz Jazlan dan mak Kasih ni dua-dua ni kawan baik. Dua-dua ni kawan baik. Nak jodohkan lah kiranya dengan anak mereka. Okey. Jadinya yang Ustaz Jazlan ni belajarnya kat Madinah, belajar jauh, belajar kat Timur Tengah. Yang si Kasih ni pula perempuan moden. Ada perempuan moden. Dia ni perempuan moden, bertelagah kat situ. Masing-masing ada personality yang berbeza. Okay. Ustaz nak cerita tu ke? Nak tadabbur cerita tu ke? Kisah tu ke? Tak. Nak ceritakan ada nanti dekat akhirat lelaki terakhir keluar daripada neraka, lelaki terakhir masuk syurga. Kisah ni sahih ke Ustaz? Ke sinetron? Sahih. Sahih tu nak tengok dekat mana Ustaz? Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita tengok. Kita bacakan hadis Nabi SAW tentang lelaki terakhir dengan tajuk Wailak ya ibna Adam. Celaka kau wahai anak Adam. Ustaz, pagi-pagi dah kena celaka dengan Ustaz ni. Apa ni? Celaka kamu wahai anak Adam. Perkataan ni digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam cerita ini. Kita lihat. Rawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddas amma yakun min hisabillahi al-ibad fi yaumil mi'ad wa mururun nas 'ala as-sirat thumma qala. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mengenai hisab Allah ke atas hamba-hamba dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tengah ceritakan tentang hisab yang berlaku nanti dekat akhirat. Ada seorang hamba ni, setelah Allah selesai mengadili hamba-hamba dia, bila Allah dah selesaikan perbahasan, perbentangan dosa dan pahala, Allah dah selesai mengadili hamba-hamba dia, tinggal seorang lelaki. Kita bayangkan, saya bawakan, dah selesai, semua masuk syurga, ada yang masuk syurga, ada masuk neraka, dah siap pengadilan. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni. Dia ni buat apa? Dia ni tengok je neraka. Dia menghadap, tengok je neraka. Menghadap ke belakang lah kira. Tengok neraka kan. Siapa dia ni? Dia ni adalah lelaki ahli neraka yang terakhir masuk syurga. Dalam kalangan ahli neraka tu, dia paling last keluar daripada neraka nak masuk syurga. Kan tadi dah selesai pengadilan kan. Dia ni lelaki terakhir yang keluar daripada neraka. Dia nak keluar tu, dia tengok je neraka. Tenung je dia. Lepas tu dia kata dekat Allah, katanya, wahai Tuhan, kalihkanlah wajah aku ini daripada neraka, sebab wak dia betul-betul membakar muka aku, dan nyalaan-nyalaan dia buat aku panas kat tepi neraka. Dia minta dengan Allah, ya Allah, aku dah keluar pada neraka ni, tak mau dah tepi neraka ni, alihkan wajah aku. Sebab punya wak tu panas dengan busuknya, aku tak nak kita neraka, aku nak tengok tempat lain pula. Dia terus mohon dengan Allah, dia doa, dia minta dengan Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, kalihkan wajah aku, ya Allah, kalihkan wajah aku nak tengok benda lain, aku tak nak tengok neraka, dah puas dah tengok neraka ni. Kemudian Allah tanya dekat dia, adakah kamu akan minta perkara lain jika permintaan kamu ini ditunaikan? Allah tanya, kalaulah aku kasih kat engkau ni untuk kalihkan wajah kau daripada neraka ke tempat lain, kau ni nak minta benda lain tak? Dia kata apa? La, tak. La ni bahasa Arab, tak.
Wallah, aku takkan minta yang lain dah. Demi keagunganmu, aku takkan minta benda lain dah. Kalau kau boleh tunaikan permintaan untuk aku dikalihkan wajah aku daripada neraka. Dia tengok neraka tadi kan, dia tengok neraka tu. Dia minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak nak lagi tengok neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, ulang minta dengan sungguh-sungguh. Allah tanya dekat dia, kalau aku tunaikan permintaan kau ni, kau nak minta benda lain lagi tak? Dia kata apa? Tak, demi keagunganmu ya Allah, aku takkan minta dah. Kemudian Allah tunaikan, perkenankan permohonan dan permintaan itu, dan kalihkan wajah dia daripada api neraka. Dikalihkan ke mana? Kalihkan tengok syurga. Daripada neraka tengok neraka, dia tengok syurga pula. Tak kala wajahnya menghadap syurga, tengok ke syurga, terdiam dia, terpegun. Lah, ini syurga punya. Dia kata apa? Wahai Tuhan, ya Allah, dekatkan aku sikit je dekat syurga itu. Boleh tak? Allah kata dekat tadi, Allah kata dekat lelaki tadi, bukankah engkau tadi dah berjanji tak akan minta yang lain dah kalau aku tunaikan permintaan kau sebelum ni? Tadi kan dia minta kan, supaya Allah kalihkan wajah dia daripada neraka. Kemudian Allah tunaikan permintaan dia. Dia dah janji dah dengan Allah, aku takkan minta lain dah kalau kau kalihkan wajah aku. Tiba-tiba dah tengok syurga, oh cantik dah pula syurga tu. Dia tanya ke Allah, dia cakap dekat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak dekat aku sikit lagi dengan syurga tu? Allah kata apa? Bukankah tadi kau dah janji kalau aku tunaikan permintaan kau tadi, kau takkan minta lain dah. Sekarang ni kau minta lagi. Wailak ya ibna Adam, Allah kata, celaka kau wahai anak Adam. Betapa kamu ini khianat. Tadi dah janji, sekarang khianat. Tadi dah janji tak nak minta dah, sekarang minta lagi. Allah kata apa? Wailak ya ibna Adam, celaka kau wahai anak Adam, ma aghdarak. Betapa kamu ini seorang yang khianat. Dia berkata, wahai Tuhan, dia minta, wahai Allah, tolonglah, aku nak sangat dekat dengan syurga ni. Allah tanya dia lagi, kalaulah aku tunaikan permintaan kau ni, kau nak minta yang lain lagi tak? Dia kata apa? La as'aluka, la wa'izzatika, la as'aluka ghairah. Tak, demi keagunganmu, takkan aku minta lain dah. Takkan aku minta lain dah ya Allah. Kau dekatkan aku dengan syurga, selesai. Kau takkan minta lain dah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'ti ma sya'a min uhudi wa mathid, Allah berikan apa yang dia nak. Ketika itu dia nak dekat dengan syurga, Allah tunaikan permintaan dia, permohonan dia. Dan dia janji tak akan minta lain dah. Maka dia dekat kat pintu syurga. Maka dia berdiri di hadapan pintu syurga. Bila berdiri dekat pintu syurga tu, pintu syurga tu terbuka luas. Sebab tadi kan dia minta nak dekat dengan syurga kan. Berdiri kat pintu syurga tu, pintu terbuka luas. Dia tengok dalam syurga tu. Dah cantiknya syurga.
dengan hijaunya, dengan rumahnya, dengan sungainya, dengan macam-macam perkara nikmat dalam tu. Dia cakap dengan Allah, ya Allah, last permintaan, last. Boleh tak aku nak masuk syurga? Tadi engkau daripada neraka, engkau tengok je neraka tadi tu, dah dialihkan wajah kau tengok neraka syurga, kau nak pergi ke syurga. Nak dekat dengan syurga tu, bila dah dekat dengan syurga, nampak cantiknya syurga, kau nak masuk pula. Allah kata apa? Wailak ya ibna Adam, celaka kau wahai anak Adam, ma aghdarak, betapa kamu ini pengkhianat, betapa kamu ini khianat atas janji. Dah janji berapa kali tadi dah? Dua kali. Kali ini ketiga. Kali ini ketiga engkau masih lagi nak khianat. Ini perbualan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia tu. Daripada neraka tu dekat dengan pintu syurga nak masuk syurga pula. Berapa kali janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa kali dia mungkin janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia kata apa? Wahai Tuhan, aku ni tak nak jadi hamba kau yang malang. Dekat hari pengakhiran ni aku nak masuk syurga. Aku tak nak ada dekat pintu syurga tengok orang nikmat tu. Orang tengok je orang dapat nikmat, aku ni kat pintu syurga tak dapat nikmat dalam syurga ni. Hari ni aku tak nak jadi orang yang malang. Cukuplah aku dah jadi malang dulu kat neraka. Aku tak nak jadi dah orang yang malang. Dia minta gitu, minta. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala redha dan rahmat dengan orang tu. Allah kata apa? Dahlah, cukuplah minta, masuk je lah dalam syurga. Maka dia pun masuk dalam syurga. Dan Allah kata dekat dia, kau nak minta lagi tak? Mintalah lagi. Maka dia terus minta dengan Tuhan dia, aku nak masuk syurga ni Allah, aku nak rumah, aku nak ini, aku nak itu, aku nak makan ini, makan itu, makan, nak buat ni, nak buat tu. Dia minta lagi. Dalam keadaan dia dah khianat janji dengan Tuhan dah 2-3 kali dah. Sampai Allah ingatkan dekat dia, kau nak minta apa-apa lagi tak? Sampai orang tu habis permintaan dia. Dah masuk syurga, dapat rumah, dapat makanan, dapat baju, semua dah selengkap semua dah. Allah tanya lagi, nak minta apa-apa lagi tak? Dia kata tak ada dah, habislah permintaan aku dalam syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Itulah bagi diri kamu dan kamu sesuai dengan apa yang kamu minta. Tuan-tuan, ini ahli neraka, bekas ahli neraka, banduan ahli neraka, dah dimasukkan dalam neraka, keluar daripada neraka, dah keluar daripada neraka tu, duk tengok je neraka, minta dengan Allah nak dekat dengan syurga. Allah kenankan dia, kata dah tak nak minta lagi, dia minta lagi. Dah dekat dengan pintu syurga, nampak syurga cantik, nak masuk syurga pula. Padahal sebelum tu dia kata dah janji dengan Allah, dah tak nak minta yang lain dah. Nak masuk syurga ni duk minta-minta lagi, nak rumah, nak itu, nak ini. Allah kata apa? Itulah bagi diri kamu dan mereka yang seumpamanya. Itulah bagi diri kau, kau nak minta itu aku perkenankan. Itu serendah-rendah martabat ahli syurga. Kalau tuan-tuan dapat masuk syurga tanpa hisab, dapat masuk syurga dengan keadaan martabat yang tinggi, persoalan dia macam mana nikmat atas tuan-tuan dan puan-puan? Wallahu a'lam. Mungkin lagi hebat, tak tercapai akal, tak pernah didengar telinga, tak pernah ditengok mata, tak pernah terlintas dalam hati ataupun pemikiran manusia nikmat-nikmatnya tuan-tuan. Jadikah apa intipati dan pengajaran kisah daripada ini? Yang pertama ialah kisah ini menunjukkan tentang keluasan dan kenikmatan syurga yang dikurniakan kepada ahlinya adalah tidak mampu
dibayangkan oleh manusia di dunia ini. Kan tadi nikmat-nikmat dalam syurga ini telinga tak pernah dengar, mata tak pernah tengok, tak pernah terlintas dalam hati. Dah bicarakan ini dekat masjid pula. Tadabbur kisah ini dengan ahli-ahli karya sana. Kami dapat kesimpulan dekat syurga nanti Nabi SAW kata apa? Orang-orang dalam syurga ni tak meludah, tak kencing, tak berak, tak keluarkan kahak. Maknanya kotor-kotor dalam syurga ni tak ada, tak kentut tak ada semua. Hadis Nabi sahih, keadaan-keadaan ahli syurga nanti dia ni tak meludah, tak ada kahak, tak kencing, tak berak, makan je. Mana makan ni berbeza dengan ahli kitab. Ahli kitab kata kat syurga tak ada makan, tapi kat Islam kata syurga memang ada makan, digunakan makan, dipersiapkan juadah-juadah makan. Jadi bila makan tu, ustaz kata tak kencing, tak berak, ke mana makanan tu pergi? Persoalan yang telah dijawab oleh Nabi. Sahabat tanya, Nabi, kalau kami makan dekat syurga, minum, makan, minum, tak kencing, tak berak, tak meludah, tak buang kahak, ke mana semua sisa-sisa tu pergi? Nabi SAW kata apa? Menjadi sendawa dan semburan daripada semburan kasturi. Kita makan, sendawa ada dalam syurga, tapi baunya bau kasturi. Bukan bau kat dunia ni lah. Kalau makan durian tu, makan petai, cuba sendawa lain. Tak jadi macam tu dekat syurga, tak ada. Dan jadi peluh-peluh. Mana peluh-peluh ini jadi minyak wangi untuk mereka. Wangi orang di syurga ni. Diilhamkan dengan tasbih dan tahmid dalam lidah mereka, seperti mana kita bernafas. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, automatik keluar daripada mulut kita, seperti mana kita automatik bernafas. Itu kita dah bincangkanlah dengan ahli karya sana. Kita lihat sini. Jika lelaki yang terakhir masuk ke syurga malah merupakan mantan ahli neraka, mendapat kenikmatan dan layanan Allah yang begitu special dan besar, pastilah mereka yang terdahulu, yang martabatnya lebih tinggi, mendapat balasan dan layanan yang lagi hebat. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, hakikat nikmat syurga hanya dapat diungkapkan melalui ilmu Allah, kerana Allah sahaja yang tahu. Kerana nikmat syurga, azab neraka ini semuanya berada dalam perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, hanya Allah yang tahu. Nabi tahu tak? Nabi tahu kalau Allah wahyukan. Nabi tahu kalau Allah wahyukan. Kalau tak wahyu, kita pun tak tahu. Macam cerita lelaki ni, kan perkara ghaib, nanti berlaku dekat akhirat kiamat nanti. Dah habis semua orang masuk syurga, orang masuk neraka, nak keluar, ada orang keluar daripada neraka masuk syurga. Cerita dia macam mana? Kan perkara-perkara ghaib yang akan datang nanti, ghaib, Allah wahyukan. Nabi SAW tahu. Nabi SAW cerita dengan sahabat, sahabat turun pada tabi'in, sampailah dekat kita. Perkara-perkara yang lain tak tahu. Perkara-perkara ghaib, kesimpulan dia, perkara-perkara ghaib hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi SAW yang diwahyukan. Yang ketiga, mereka yang Allah muliakan dengan balasan syurga daripada kalangan orang-orang soleh akan memperolehi balasan yang Allah katakan dalam surah As-Sajdah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa maksud dia? Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka. فَلَا تَعْلَمُ, tidak akan kamu ketahui, ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan kamu, apa yang Allah sembunyikan untuk kamu nanti dekat syurga,
Ataupun apa yang Allah sembunyikan kamu nanti dekat neraka, kamu tak tahu azab dia macam mana, nikmat dia macam mana, kecuali apa yang telah diterangkan dalam hadis. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Satu-satu persediaan yang Allah telah rahsiakan untuk kamu nanti dekat syurga, yang amat indah pandangan mata. Qurratu a'yun. Kalau nama tuan-tuan, nama anak tuan-tuan Qurratu Aini. Qurratu Aini apa maksud dia? Qurratu Aini apa maksud dia? Penyuci mata, penyedap mata, boleh ya? Penyedap mata, bolehlah kata macam tu kan. Qurratu Aini, menjadi pandangan yang sedap dipandang, indah dipandang, gembira dipandang, sebagai balasan. Jaza yaumul jaza. Jaza kan balasan. Jaza balasan bima kanu ya'malun, atas apa yang kamu dah buat dulu dekat dunia. Baik, yang keempat. Nak penutup dah ni tuan-tuan. Hadis ini dan yang seumpamanya menjadi dalil di sisi Allah, di sisi ahli sunnah wal jamaah, bahawa akan berlaku bagi seseorang yang beriman kepada Allah tapi amal ibadahnya tak mampu tampung dia ke syurga. Rupa-rupanya nanti dekat akhirat ada orang yang amal ibadah dia tak mampu buat dia ke syurga. Seperti siapa? Lelaki ini tak mampu. Ibadah apa yang dia dah buat daripada baligh sampailah pencen, rupanya tak mampu tampung dia untuk ke syurga. Tak dapat tiket tu ke syurga. Rupanya ada nanti dekat akhirat. Berdasarkan apa? Hadis ini. Ada buat amal ibadat? Ada ya Allah. Tapi bagi ke orang sebab apa? Mengumpat. Bagi ke orang sebab fitnah. Ini tak ikhlas buat ni, ini diaudit satu. Lah, rupanya amalan aku dekat dunia dulu tak lepas buat aku ke syurga. Time ni apa yang diperlukan? Syafaat. Ini je yang kita perlukan, syafaat. Last sekali syafaat. Sebab apa? Amalan sendiri tak mampu bawa ke syurga. Ada tak orang ni? Ada. Dalil dia mana ustaz? Sumber rujukan dia mana? Hadis yang kita dah bacakan tadi. Mereka terlebih dahulu ke neraka bagi menjalani hukuman, dan apabila selesai dicelupkan dalam sungai hidup, sungai hai, baru ke syurga. Bila ke syurga tu ada tanda ahli neraka tu dekat kepala. Jadi orang syurga tu tahu, oh ini ahli neraka ni. Bekas banduan. Rupanya ada. Perkara ini dibincangkan. Yang kelima, sememangnya tidak mampu menguruskan kesabaran adalah sifat kebanyakan manusia. Tak boleh nak sabar. Duk minta Tuhan, minta. Bila nak makbul ni? Bila nak makbul? Aku doa lama dah, bila nak makbul ni? Ada tak orang macam tu? Ada. Dekat dunia ada. Dekat akhirat pun ada. Mana ustaz tahu kat akhirat ada nanti orang duk minta dengan Allah tak boleh sabar. Cerita tadi. Sahih tak cerita tadi? Sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rupanya manusia ni dekat dunia sama, dekat akhirat pun sama. Perangai tu dibawa sampai ke syurga, dibawa sampai ke neraka. Tak boleh nak sabar. Manusia tak boleh nak sabar. Atas kereta tu, bawa atas jalan tu, ramai kan kita tengok orang tak sabar. Bengang tu tuan-tuan, panas tu lagi orang tak sabar ni. Nak potong line ni, tak sabar ni. Ada tak perangai tu nanti dekat ahli syurga, ahli neraka? Ada. Perangai tu dibawa ke tak dekat akhirat? Dibawa. Sebagaimana lelaki yang terakhir keluar daripada neraka dan lelaki terakhir masuk syurga, kalau direnungkan perangai yang sama dengan orang dekat dunia dulu. Yang keenam, khianatnya manusia kepada janji-janji Tuhan. Janji-janji dia
walaupun berjanji dengan Tuhan, dia ada possibility, masih ada possibility dia akan mungkir janji. Kalau janji dengan Tuhan pun dia mungkir, manusia janji dengan manusia dia mungkir dah, lagilah boleh mungkir. Itu angan manusia yang Allah tunjukkan dekat hadis ni. Kalaulah berjanji dengan aku pun dia boleh khianat. Kamu dekat dunia ini berjanji dengan manusia, atau manusia janji dengan kamu, lagilah ada possibility manusia tu khianat. Nak tunjukkan manusia ni, orang ni, tak kisahlah dia berjubah ke, berkopiah ke, tak berjubah, tak berkopiah. Ustaz ni duk mengata kami je ustaz dari tadi. Berjubah, kopiah kami je kena je tadi. Dah. Contoh-contoh. Rupanya manusia dengan Tuhan pun boleh khianat. Apatah lagi manusia dengan manusia. Kita jumpa menipunya, khianatnya. Ada tak? Ada. Dalilnya mana? Hadis ini. Okay, last. Janji tu last. Okay, last. Rahmat Allah tiada batasan buat hamba yang tidak mensyirikkan dia. Sesiapa yang tidak syirikkan Allah sehingga hari kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan rahmati dia, dikeluarkan dia daripada neraka ke syurga, menjamin. Itu jaminan Allah bagi siapa yang tidak syirik, yang kenal Tuhan. Saya ulang tadi apa yang point saya bawa tadi. Yang kenal Tuhan, yang tahu agama, yang tahu mana sesat, mana tak sesat, mana betul, mana tak betul. Kita lihat sekarang bermacam-macam. Kami dah pencen dah ustaz, kami duk surau cukup dah. Memang betul, tuan-tuan dengar ceramah, anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, umur saya ni, kami mulai krisis yang banyak. Krisis kami sebagai orang muda ni banyak. Pada hajat kepada kuliah yang lain. Apakah krisis orang muda? Nak faham susah, mufti cakap kita lawan. Ni yang kalau saya buat live ni kan, saya bercakap ni, yang anak muda tengok, apa ustaz nak tengah cakap ni, betul ke tak ni? Ada lack of kat sini, lack of kita katakan apa, dia tak mudah percaya. Mufti kata, betul ke mufti ni kata? Bukan setakat betul ke mufti ni kata, duk tanya lagi, dia ni betul mufti ke? Itu krisis kami sekarang ini. Nak bercerita ni banyak panjang tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Rahmat Allah tiada batasan buat hamba yang tidak syirikkan dia, selama mana seorang itu istiqamah, berada atas jalan yang benar, berada atas jalan kebaikan, berada di atas jalan menjauhi segala perkara yang menyesatkan dia dan ahli keluarga dia, maka dia ni dalam kalangan orang yang selamat. Okey, cukup sampai situ tuan-tuan. Nak lagi ke? Saya penat dah ni. Tuan-tuan okey lagi ke? Nak sampai ke berapa ni? Sampai pukul 10. Tuan-tuan duduk sampai 10, saya nak balik. Okey lah, cukup lah. Nak tanya soalan ke? Ada beberapa soalan sebelum saya tutup? Ibu-ibu ada? Soalan-soalan tak ada? Tak ada akad lah. Jadi moga apa yang telah saya sampaikan tadi menjadi peringatan, menjadi pedoman kita dan tuan-tuan dan puan-puan untuk selepas ini bimbing diri kita dan bimbing keluarga. Lagi-lagi tuan-tuan puan-puan yang ada anak-anak muda macam saya ni, umur 20-an, 30-an, bimbing mereka, tunjukkan mereka jalan yang benar. Tuan-tuan tengoklah Facebook sekarang, saya tengok seram sangat, seram untuk anak muda ini cari agama. Kerana mereka ini, anak muda ini, mencari agama melalui sosial media. Ustaz ni kata ini, Ustaz A kata ni, Ustaz B kata ni, Ustaz C kata ni. Dia gabungkan semua, dapat kesimpulan D. Macam mana A, B, C jadi D pula? Ada terjadi. Kes-kes ini kita bincangkan pada kuliah akan datang. Saya mohon maaf pada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.